Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu K. Hari ini kita nak sambung daripada pembelajaran yang lepas. Masih lagi dalam tajuk tempoh, tapi kali ini dalam unit tahun, bulan dan hari. Okey, jadi sebelum kita mula, kita nak ulang kaji sikit. Apa itu tempoh masa? Okey, jadi tempoh masa ini maksud dia kita nak cari berapa lama masa yang diambil. Okey, dan cara untuk mencari tempoh masa masih lagi sama walaupun unit yang berbeza. Kita akan ambil waktu akhir tolak waktu mula. Okey, jadi sebabkan kali ini kita bermain dengan unit tahun, bulan dan hari. Jadi cikgu nak kita ulang kaji sikitlah hari dalam bulan. Okey, jadi pastikan kamu hafal ataupun kamu jelas tentang hari dalam bulan itu. Okey, jadi macam biasalah Januari sampai Disember kita ada 12 bulan dalam satu tahun dan setiap bulan itu ada harinya tersendiri. Jadi ini cikgu rasa sekadar ulang kaji sahaja. Kebanyakan daripada kita pun dah memang hafal dan make sure yang ni lah cikgu nak fokus yang Februari ni pastikan sama ada 28 atau 29 hari. Okey, jadi 29 hari adalah untuk tahun lompat. Maknanya 4 tahun sekali. Okey, jadi ini sekadar ulang kaji sahaja. Okey, sebelum kita mula, cikgu nak bagi konsep yang mudah dulu. Okey, sebab kita kena faham bahagian hari dulu, barulah kita boleh buat bulan dan tahun. Okey, jadi cikgu nak bagi soalan yang simple. Dari 4 Ogos hingga 6 Ogos. Kalau kita nak cari tempoh masa untuk soalan ni, macam tadi kita dah kata, waktu akhir kita akan tolak dengan waktu mula. Okey, jadi untuk soalan ini, of course 6 kita akan tolak dengan 4. Maknanya kita akan dapat 2 hari. Okey, tapi dalam tajuk masa dan waktu, bila kita dah dapat jawapan untuk hari, mesti kena tambah 1. Okey, jadi dari 4 Ogos hingga 6 Ogos ni sebenarnya bukan 2 hari, tapi 3 hari. Kenapa? Sebab 3 hari ini termasuklah 5 Ogos. Bila kita kira pada hari, daripada hari yang pertama, kita akan dapat 3 hari. Jadi walaupun kita tolak, kita dapat 2, tapi sebab kita kira daripada hari yang pertama, 4 Ogos ni, sebab itu kita kena tambah 1. Okey, jadi 4 Ogos hingga 6 Ogos, kalau secara kasarnya memang nampak macam 2 hari, tapi sebenarnya 3 hari. Jadi kena ingat. Okey, kena ingat bahawa kalau kita mengira hari ni, last sekali jawapan itu mesti kena tambah 1. Okey, fahamkan konsep ini sebab kita akan gunakan kemahiran ini, pengetahuan ini dalam soalan-soalan yang seterusnya. Okey, pertama kita akan buat tarikh yang berada dalam tahun yang sama. Okey, jadi contoh dari 25 April hingga 7 Mei. Untuk soalan masa dan waktu, macam yang sebelum ini, cikgu lebih suka gunakan jadual T. Okey, jadi kali ini cikgu akan melibatkan bulan dan hari. Hari sebelah kanan ya, sebab hari unitnya lebih kecil daripada bulan. Okey, jadi tempoh masa akhir tolak mula. Jadi kita akan mulakan dengan 7 Mei. Okey, 7, okey, bulan Mei, bulan 5 lah. Okey, kita akan tolakkan dengan 25 April. Okey, jadi secara kasar, kalau kita nampak dekat sini pun kita tahu tak cukup untuk tolak. Okey, 7 tolak 25. Jadi, bila tak cukup, konsep tolak macam biasa kita kena pinjam. Bila kita pinjam pada bulan Mei, satu bulan ni, okey, kita nak tambah berapa dekat 7? Okey, selalunya kita kata, oh, satu bulan 30 hari. Jadi, kita tambah 30 lah. Okey, betul. Tapi kita kena pastikan yang kita pinjam itu berapa hari dalam bulannya. Okey, contoh sekarang ni kamu dapat 4. Kamu tengok 4. Kita jangan tengok 5 dah sebab kita dah pinjam tadi. Kita tengok 4. Bulan 4, bulan April ada 30 hari. Jadi, berdasarkan April inilah kita akan tambahkan dengan 7 hari yang sedia ada. Okey, jadi 7 ini akan jadi 37.
Okey, kita pinjam sebulan. Okey, kita pinjam sebulan daripada unit bulan ni. Bila bulan dah jadi 4, maksudnya bulan April. Dalam bulan April ada 30 hari, sebab itu 30 hari ini kita tambahkan dengan 7 hari yang sedia ada untuk jadikan 37 hari. Okey, kemudian kita tolak macam biasa. Okey, 7 tolak 5, 2, 3 tolak 2, 1, 4 tolak 4, kosong lah, tak ada apa-apa. Okey, ingat tadi tak, bila cikgu kata bila kita dah dapat hari ni, kita jangan biar macam tu sahaja. Okey, kalau kita kata jawapannya 12 hari, akan jadi salah. Okey, kita kena tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab kita kira daripada 7 Mei ni sebagai hari yang pertama. Okey, jadi 12 tambah 1, 13, kita akan dapat 13 hari. Ataupun kalau soalan minta dalam minggu dan hari, kita tukar je lah. Jadi 1 minggu, 6 hari. Okey, seterusnya contoh 22 September hingga 16 November. Okey, jadi yang pertama kita sediakan dulu jadual T bulan dan hari. Kita masukkan dulu soalan. Okey, tempoh masa maknanya yang akhir tolak yang awal. So kita ambil 16 November dulu. Kita tolakkan dengan 22 September. Okey, kali ni kita tengok macam cikgu cakap tadi, kita tengok dulu secara keseluruhan. Kalau kamu buat satu-satu, contoh 6 tolak 2, 4. Lepas tu 1 tolak 2 dah tak cukup. Okey, dekat situ nanti akan timbul kekeliruan lah. Nanti kamu confuse. Jadi kita tengok dulu secara keseluruhan. 16 hari nak tolak dengan 22 hari tak cukup. Jadi kita pinjam siap-siap. Okey, kita akan pinjam 1 bulan. Okey, jadi bulan dah jadi 10. Maknanya Oktober lah. Pada 16 ni nak tambah berapa? 30 ke, 31 ke, 28 ke, 29? Yang mana satu? Kita nak tahu yang mana satu, sama ada 28, 29, 30 ataupun 31, kita based on sini. Kita berdasarkan sini. Kalau sini dah tulis 10, dah jadi 10, maknanya kita akan tengok bulan Oktober. Kita jangan tengok bulan 11 sebab 11 tadi kita dah pinjam. Yang dah pinjam ni, bila dah jadi 10 ni, kita tengok bulan Oktober. Sebab bulan Oktober adalah bulan 10. Jadi bila Oktober ada 31 hari, 31 hari inilah yang kita akan tambahkan dengan 16 hari yang sedia ada. Maknanya akan jadi 47. Kalau tadi April 30, kita tambah 30. Tapi bila kali ini Oktober ada 31, kita tambah 31. Okey, semua berdasarkan bulan yang tinggal ni. 10 ni. Okey, so dah selesai kita pinjam. Kita tolak macam biasa. Okey, dekat soalan ni kita akan dapat. Ni jangan lupa pada hari kita kena tambah 1. So jawapan 1 bulan 26 hari. Okey, seterusnya kita cuba 24 Januari hingga 8 Julai. Okey, jadi jadual T dulu, bulan dan hari, akhir 8 Julai dulu, tolak dengan 24 Januari. Okey, sekali lagi, tengok secara keseluruhan memang tak cukup. Okey, jadi kita akan pinjam. Okey, kita akan pinjam 7 bulan akan jadi 6. Okey, bulan 6 bulan apa? Okey, bulan Jun. Jadi bila bulan Jun kita ada 30 hari. Jadi pada hari kita akan tambah 30. Jangan tambah 31, jangan tambah 28. Okey, kita tambah 30 sebab yang tinggal dekat sini adalah bulan Jun. Okey, so 30 hari yang sedia ada dah memang ada 8. So kita jumlahkan untuk dapat 38 hari. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. 8 tolak 4, 4. 3 tolak 2, 1. 6 tolak 1, 5. Sebelum kita tulis jawapan, kena ingat pada bahagian hari kena tambah 1 untuk dapatkan 15. Jadi jawapan kita 5 bulan, 15 hari. Okey, semua ini masih lagi dalam tahun yang sama. Okey, kita cuba tengok macam mana nak cari tempoh sekiranya melibatkan tahun yang berbeza. Okey, contoh 18 Mei dari 18 Mei 2020 hingga 5 Oktober 2021. Okey, jadi macam biasa, cikgu lebih suka gunakan jadual T
kali ni kita tambah sikit tahun pada hujung sebab tahun adalah unit yang paling besar. Okey, jadi kita start lah. Akhir tolak awal. So, yang first adalah 5 Oktober, okey, bulan 10, tahun 2021 tolak 18 Mei 2020. Okey, jadi kita nak buat satu persatu. Yang pertama, 5 hari nak tolak dengan 18 hari. Tak cukup. Jadi kita pinjam sebulan. Okey, jadi bulan dah jadi September dekat sini. Okey, kali ni nak tambah berapa? Kita kena ingat baliklah bulan September ada berapa hari. Okey, jadi bulan September ada 30 hari. So, 30 akan ditambahkan dengan 5 hari yang sedia ada. Okey, jadi 35. Okey, kemudian kita tolaklah macam biasa. Okey, 5 tolak 8 tak boleh. So, pinjam apa semua. Okey, kita akan dapat 17 hari. Okey, kemudian kita pergi ke bahagian bulan. Hari tadi dah selesai. Bahagian bulan tak ada masalah. 9 bulan tolak 5 bulan, kita akan dapat 4. Kemudian pada tahun pun tak ada masalah. Kita tolak seperti biasa. Okey, dan last sekali, tengok balik pada hari. Hari ni kena buat apa? Kita kena tambah 1. Okay, jadi jawapan kita 1 tahun, 4 bulan, 18 hari. Okey, seterusnya kita tengok 29 November 2014 hingga 21 Mac 2023. Pertama, buat dulu jadual supaya senang kita masukkan nombor je. Okey, jadi tempoh masa yang akhir dulu. Okey, jadi 21 Mac bulan 3 2023 tolak 29 November 2014. Okey, jadi kita tengok dulu perlu pinjam atau tidak. 21 tolak 29 tak cukup. Okey, so kita kena pinjam. Okey, jadi bila kita pinjam, dekat bahagian bulan dah jadi bulan 2, Februari. Okey, jadi kita nak tambah berapa? Kalau tadi cikgu kata bulan Februari ada 2. Yang pertama 28 hari, yang kedua 29 hari. Okey, jadi kalau 29 hari maksudnya tahun lompat lah. Jadi sekarang ni kita nak tambah 28 ke 29? Jadi kita kena tengoklah pada tahun dia. Kalau tahun dia tahun lompat, kita akan tambah 29. Kalau tahun dia tahun biasa, kita tambah 28. Macam mana nak tahu tahun lompat ataupun tahun biasa? Okey. Satu tips yang cikgu boleh bagi, kamu tengok pada bahagian tahun, contoh ni lah 2023 ni kan, 2023. Kalau 2023 ni boleh bahagi 4, kemudian tak ada baki. Okey, kamu boleh bahagi 4, tak ada baki. Kalau tak ada baki, maksudnya itu adalah tahun lompat. Okey, tapi kalau 2023 ni kamu bahagi 4, macam biasa, tiba-tiba ada baki. Tak kisahlah baki dia 1 ke 2 ke 1000 ke. Kalau ada baki, maksudnya tahun itu adalah tahun biasa. Jadi bila 2023, kalau kamu try bahagi 4, kamu akan dapat baki. Okey, jadi bila ada baki, maksudnya ini adalah tahun biasa. Maknanya Februari dia ada 28 hari sahaja. Okey, jadi 28 hari kita akan tambahkan dengan 21 hari yang ada dekat sini untuk dapat 49 hari. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. Okey, selesai bahagian hari. Kita nak selesaikan bahagian bulan pula. Kamu tengok, ada 2 bulan nak tolak dengan 11 bulan. Tak cukup. Jadi bila tak cukup, kita pinjamlah dekat bahagian tahun. Dekat bahagian tahun tak ada masalah. Yang ni tak ada kamu nak hafal 30 ke 31 ke 29 ke, tak ada. Sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Benda itu tidak berubah. Okey, jadi bila kita pinjam 1 tahun, kita kena tambah 12 bulan dekat sini. Tapi dekat sini dah memang ada 2 bulan. So, jumlahkan je lah. 12 tambah 2, kita akan dapat 14. Macam mana dapat 14? Sebab tadi kita pinjam setahun. Setahun bersamaan dengan 12 bulan. Tapi sebab dekat sini dah memang sedia ada 2 bulan. Jadi kita jumlahkan untuk dapat 14 bulan. Okey, kemudian kita tolak macam biasa. 4 tolak 1, 3. 1 tolak 1, 0. Tak ada apa-apa. Okey, kemudian untuk bahagian tahun kita kira seperti biasa. Okey, kemudian tengok pada bahagian hari sebelum kita jawab. Pada bahagian hari kena tambah 1 ya.
Jadi jawapan akhir kita adalah 8 tahun, 3 bulan, 21 hari. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Satu je cikgu nak ingatkan balik, kalau dia, kita nak kira tempoh, hari dia, lepas kita dah tolak mesti kena tambah satu. Okey, kemudian kalau kita nak cari tempoh untuk tahun yang berbeza, kita kena pastikan kita tahu hari dalam setiap bulan. Sebab itu yang akan menentukan, berapa kita nak, tambah pada bahagian hari. Okey, jadi cikgu harap, kita, boleh faham dengan apa yang dah belajar hari ini dan cikgu harap kamu boleh, gunakan apa yang kita belajar untuk jawab latihan-latihan, yang akan cikgu bagi nanti. Okey, so kita, berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.